Hadis Nabi bila Nabi wafat habis, dia tak bertambah dah, banyak tu je. Hadis Nabi tu dia tak akan bertambah. Nabi wafat banyak habis lagi nas, dan dia tak akan bertambah. Sedangkan peristiwa masalah yang berlaku dalam hidup manusia ni, dia tak sudah-sudah. Selepas Nabi wafat, ada masalah baru yang tak pernah berlaku di zaman Nabi, takkan sudah-sudah, akan berterusan sampai hari kiamat. Macam tu kan. Jadi tak, kalau kita mengatakan masalah yang tidak ada nas dari tiada hukum, lebih banyak persoalan hidup kita hari ini tiada hukum daripada Islam. Jadi tak relevan Islam tadi tu. Sedangkan Islam tadi tu sesuai untuk setiap masa, setiap zaman, setiap tempat, untuk dan setiap orang. Kalau kita tidak menerima kias tadi tu sebagai jalan hukum, banyak persoalan dalam hidup kita tidak boleh diselesaikan. Sebab persoalan dalam hidup kita tu sentiasa bertambah. Dan nas Al-Quran dan hadis Nabi tu, ayat Quran hadis Nabi, dia tak bertambah, contoh je lah. Jadi pasti ada ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang bersifat umum. Maksudnya kaedah umum yang boleh dipakaikan untuk zaman-zaman selepas tu kan. Nabi cakap benda umum, dia boleh pakai untuk masalah-masalah kecil yang berlaku selepas tu. Ibn Rus menyebut lagi jenis-jenis lafaz. Jenis-jenis lafaz yang melaluinya hukum dapat diambil ada 4. 3 daripadanya disepakati ulama, 1 ada perselisihan. Yang 3 yang disepakati itu, okey, yang pertama, sini tadi dia kata jalan untuk mengenal hukum tu ada 3 lafaz, perbuatan dan juga pengakuan. Yang lafaz ni dia kata ada 4, pecah kepada 4. Lafaz Nabi ni pecah, ataupun ayat Al-Quran ataupun lafaz Nabi tu pecah kepada 4 bahagian. 4 bahagian ni 3 ulama sepakat, 1 hilaf. 3 yang mereka sepakati. Dia kata yang pertama sekali, lafaz umum, maksudnya juga umum. Lafaz umum maksudnya juga umum. Dan yang kedua, lafaz ataupun dia kata yang kedua, lafaz khas, lafaz khusus. Lafaz tu khusus maksudnya. Lafaz umum ni kalau macam kita sebut orang kan, setiap orang, maknanya dia dah mencakup semua orang. Kalau macam kita kata setiap orang mesti hadir, maknanya tak kira lelaki, perempuan, besar, kecil, semua kena datang. Itu lafaz umum. Kalau lafaz khusus ni kita sebut nama orang lah kan. Muhammad besok kena datang, Muhammad je lah yang kena datang, yang lain tak datang. Itu lafaz khusus. Yang pertama tadi lafaz tu umum, maksudnya juga umum. Dalam hadis Nabi, ayat Quran ada yang begitu. Kemudian yang kedua, lafaz tu khusus, maksudnya juga khusus. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, lafaz umum, maksudnya khusus, ataupun lafaz khusus, maksudnya umum. Ini contoh. Nanti dia bagi contoh. Dalam Quran sebut Hurrimat alaikumul maitah wal damu wa lahmul khinzir. Dalam Quran sebut yang tu kan, ayat yang surah Al-Ma'idah. Surah Al-Ma'idah ayat yang ke-3. Hurrimat alaikumul maitah wal damu wa lahmul khinzir. Diharamkan ke atas kamu bangkai, diharamkan ke atas kamu bangkai, darah dan juga daging babi khinzir. Dia kata kat sini umat Islam semua sepakat bahawa lafaz khinzir tu umum. Semua jenis khinzir, semua, tak terkecuali, semua jenis khinzir tu semuanya haram. Darah sama juga. Dalam ayat tu, kalau bergantung pada ayat tu, ayat tu menunjukkan darah, apa saja darah, melainkan jika ada jenis darah tertentu nanti pun ada, dia akan jelaskan. Tapi lafaz tu masuk dia umum. Semua jenis darah ataupun semua jenis khinzir, semuanya adalah haram. Itu contoh lafaz yang umum, maksudnya juga umum kan? Yang khusus kita bagi contoh macam nama orang tadi kan. Kalau dalam hadis, kalau Nabi cakap, ada hadis yang Nabi hanya khususkan untuk sahabat tertentu, jadi hukum itu terpakai untuk dia saja.
Ada setengah ulama mengatakan ni ada masalah susuan orang yang besar. Orang besar menyusu daripada seorang perempuan, dia jadi anak susuan. Anak susu ni kita mazhab kebanyakan ulama berpendapat ini sebenarnya tak ada ijma' kan. Kebanyakan ulama berpendapat budak kecil yang belum 2 tahun kan, dalam dia 2 tahun tu kan, kalau dia menyusu dengan susuan yang dalam jumlah yang tertentu, 5 contohnya, 5 susuan yang membuat dia kenyang, maka dia dah jadi anak susu kepada perempuan kan, selagi umurnya belum lebih 50 tahun. Itu saya lah kan. Macam mana kalau dia dah 2 tahun setengah, ataupun 3 tahun, ataupun 7 tahun, ataupun 17 tahun, ataupun 20 tahun, ataupun 30 tahun, 40 tahun contohnya kan, 60 tahun ni dia menyusu daripada seorang perempuan 5 kali susuan yang mengenyangkan, dan jadi anak susuan tak? Kalau ikut pendapat ini tak jadilah kan. Tapi ada berlaku satu kisah zaman Nabi ya. Seorang sahabat nama dia Suhaib. Dia ada mak angkat. Mak angkat dia nama Sahlah. Dan dia ada bapa angkat namanya Abu Huzaifah. Dia mak angkat nama bapa angkat dia ni bela dia sejak dia kecil lagi, sampai dia besar. Dia macam jadi macam anak sendiri lah. Dia sudah besar, tiba-tiba turun ayat hijab, ayat yang mewajibkan perempuan itu menutup aurat di hadapan lelaki. Kalau lelaki itu bukan mahramnya, dia kena tutup banyak benda lah. Dia kena tutup seluruh anggota badannya melainkan muka dan tapak tangan saja kan. Kalau dengan mahram tak apa, aurat ni macam aurat lelaki sama lelaki. Tapi kalau dengan bukan mahram, auratnya seluruh anggota badannya melainkan muka dengan tapak tangan saja. Jadi anaknya ni bukan mahram dia sebab anak angkat kan. Tapi rumah dia kecil, anak angkat dia selalu keluar masuk. Dan dia susahlah bila anaknya masuk tu nak tutup aurat kan. Jadi dia pakai ala kadar. Dia pakai ala kadar lah, macam pakai dalam rumah kamu kita buka apa semua kan. Jadi setiap kali anaknya masuk, suaminya berubah muka sikit kan, sebab confused kan. Ini bukan anak betul kan. Jadi confused. Masalah ni berlanjutan. Masa si ibu ni berjumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah, aku punya anak angkat dia ni adalah salah seorang daripada qurra, maksudnya sahabat yang menghafal Al-Quran. Tak ramai sahabat Nabi yang hafal Quran ni kan? Tapi yang hafal Quran ni antaranya dia lah. Yang salah seorang daripada qurra, selalu jadi imam dan alim tentang memakam. Orang hebat ni. Dia kata, anak aku Suhaib, tahulah kan, dia bukan anak aku, anak tiri, anak angkat. Dia selalu keluar masuk rumah. Aku pakai biasa je, pakai yang dalam rumah kan, aurat tak sempurna kan. Dia setiap kali masuk, maka suami aku Abu Huzaifah dia akan buang air muka kan. Macam mana nak buat? Nabi kata, kau susukan anak kau 5 kali susuan. Susukan anak kau tu 5 kali susuan. Dia kata, ya Rasulullah, dia dah ada janggut. Macam mana aku nak susukan? Dia dah ada janggut dah kan. Tandanya dah besar kan. Macam mana boleh ke kan? Nabi kata susukan 5 kali susuan, dia akan jadi anak kau. Jadi dia pun susukan anaknya 5 kali susuan. Macam mana cara menyusunya tu tidak dinyatakan kan? Tapi kita tak boleh macam ni lah. Dia susu dalam air, dalam cawan lah. Dia tak ada susunya. Sebab ada ulama' yang mengatakan dia susu situ kan. Dia susu daripada putih mak dia lah kan. Mak angkatnya tu itu bahaya sikit kan. Itu kita tak pakai pendapat tu kan. Itu lain macam tu kan. Kan. Jadi dia susu, dia tadah susunya kemudian dia bagi 5 kali, maka jadilah anak susu dia kan. Selepas tu bapa angkat yang tadi tu tak adalah nak berubah muka. Okey, ni cerita ni, masalah ni, masalah besar ni. Ni hadis ni sahih kan. Kebanyakan ulama berpendapat ni kisah ni khusus je, khusus untuk
Dia orang je untuk mak angkat, bapa angkat dengan anak angkat yang ni, sahabat Nabi ni je. Orang lain tak terpakai hukum ni. Orang lain tak terpakai. Jadi situ lain lagi dalam masalah hadis, tapi dia nak kita pendapat jumhur. Ini contoh menurut jumhur ulama, nas yang khusus maksudnya khusus. Macam tu kan. Dia kata ada nas yang umum tapi maksudnya khusus kan. Contoh firman Allah, qul min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ayat berkaitan dengan zakat, mengutip zakat. Dalam ayat ni Allah berfirman kepada Nabi, khudh, ambillah, kutip atau pungut daripada harta mereka itu sedekah. Sini sedekah semua maksudnya zakat yang boleh membersihkan mereka dan juga harta mereka, membersihkan mereka dengan zakat tadi. Umat Islam ni kata sepakat bahawa zakat tidak diwajibkan ke atas semua harta. Sini ambillah daripada harta mereka. Umum ni, semua harta lah kan, semua harta. Ayat umum, nas umum, tapi maksudnya tak umum, maksudnya khusus. Sebab semua orang tahu tak semua harta dikenakan zakat. Ini dia bagi contoh lah. Lafaz umum tapi maksudnya khusus. Ada lafaz khusus tapi maksudnya umum. Contoh dalam Quran, Allah berfirman, fala taqul lahuma uffin, maka jangan kamu kata kepada kedua ibu bapa kamu uff. Maksudnya itu bahasa Arab lah. Maksudnya apalah, lafaz yang orang tak suka atau benci atau berbeda. Jangan cakap macam tu kepada kedua bapa. Dia kata jangan berkata kepada kedua mereka. Jangan kamu berkata kepada kedua mereka. Ini bukan lafaz umum, lafaz ni khusus. Ini lafaz khusus. Sebab apa dia perbincangan? Sebab kalau belajar bahasa Arab ni bukan lafaz umum. Dia panggilnya dhamir. Lahuma fala taqul lahuma, jangan kamu katakan kepada kedua mereka lahuma. Maksudnya kedua mereka. Lafaz dhamir ni dia bukan umum, dia khusus. Ganti nama, semua kata ganti nama, dia bukan umum, dia khusus. Sebab dia menunjuk kepada siapa. Kalau dia je lah. Dia tu siapa? Ahmad. Ahmad lah tu. Maknanya jangan kata kepada Ahmad. Kita kata jangan berkata kepada dia. Dia tu siapa? Ahmad. Maknanya jangan kata kepada Ahmad saja. Kalau kita kata jangan kata kepada penduduk mereka. Siapa penduduk mereka tu? Ibu bapa kamu. Dia tu je lah. Mereka dua tu je, yang lain tak terlibat. Jadi lafaz yang ada kata ganti nama ni, dia bukan lafaz umum tapi lafaz khusus. Tapi adakah ayat ini, nas ini khusus? Maksudnya tak. Sini dia kata semua ibu bapa itu satu. Kemudian dia kata kat sini perkataan uf kan, dalam bahasa dalam Quran ni uf kan, itu maksudnya macam kita cakap tu, kita yang macam tu berdecik kan. Kan mak kita yang kita pergi beli kelapa sikit, ada bunyi tu kan. Dia dengar pula, kau tak dengar tak apa. Mak dengar pula kan. Dia pun baik. Aku tak suka ni. Kalau Allah tu tak ada Allah. Dia macam tu lah. Jangan cakap macam tu. Jangan cakap macam tu pada kedua bapa. Tu khusus tu. Maknanya perkataan itu je tak cakap. Tapi macam tu maksud dia tak kan. Itu contoh je kan. Kalau tak boleh cakap macam tu ataupun Allah, lebih daripada tu lagi lah tak boleh kan. Lebih daripada tu lagi tak boleh. Kalau dipukul lagi tak boleh. Dia terajam mak ayah dia kan, tampar menampar dan semuanya dia genting kan. Dia sembah sekarang, itu lagi tak boleh kan. Jadi, tapi dalam Quran tak sebut tu. Dalam Quran sebut jangan cakap uf saja kan. Tapi maksudnya umum, semua benda yang menyakitkan kedua ibu bapa, menyakitkan hatinya ataupun menyakitkan fizikalnya, yang menyebabkan dia orang benci dengan kita, maka itu tak boleh. Itu contoh lafaz khusus tapi maksudnya umum. Okey. Kemudian disebut lagi kan, mesti yang ni cerita ni